adalah mengubah apa yang ada sebelum daripada ini kepada benda yang baru. Kalau dulu pun macam ni, sekarang pun macam ni, Masya Allah. Cuma beza dia, dulu orang putih, hidung mancung tinggi, yang mentadbir. Sekarang orang rendah sikit, putih siang tu juga. Sama saja. La farqu baina haula wa baina qaumin hadza. Kerana itulah yang kita sebut Malaysia ini tidak pernah merdeka. Merdeka itu disebut oleh Rubai' bin Amir. Erti merdeka yang disebut oleh Rubai' bin Amir yang pertama apa? Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Erti merdeka yang pertama, mestilah kita kena bebas diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah. Menjadi hamba kepada manusia ni tuan-tuan, termasuklah menjadi hamba kepada raja, kepada menteri-menteri. Ni raja sebut apa, betul belaka. Betul? Raja kata contoh ni, contoh ni. Raja Afrika kata, bukan raja kat kita, raja Afrika tu kata, dia kata jangan berpolitik dalam masjid. Kita pun kata tak boleh cakap politik dalam masjid. Apa? Walah Nabi kita berpolitik dalam masjid. Kita baca Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nampak tak tu? Masya-Allah. Ini min ibadatil ibad. Kita tak keluar lagi daripada kelongsong, kepompong menjadi hamba kepada manusia. Merdeka itu memberi makna kita keluar di kita yang selama ini jadi hamba kepada manusia, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Nabi, kadang-kadang ucapannya boleh diterima dan ucapannya tolak, yahtamilus sidq wal kadhib. Yang lain daripada Nabi, cakap dia betul, ada salah. Tak kiralah dia siapa, martabat apa pun dia. Lain daripada Nabi, kalamu yahtamilu sidqi wal kadhib. Cakap dia mesti ada betul, mesti ada salah. Yang betul sama-sama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betul Rasulullah saja. Yang lain daripada Rasulullah ni salah. Ada salah, ada betul dia. Itu yang pertama, ialah kita kena bebas diri kita jadi hamba kepada makhluk. Kalau hamba kepada raja boleh tahan, hamba kepada menteri boleh tahan. Kalau tak tahan, hamba kepada JKK ni, masya-Allah. Hamba kepada ketua kapus, akak ketua kapus SPM tak lepas. Contoh, sanggup jadi hamba kuli juga lah. Ini teruk. Siapa kata jangan pergi belajar, tak pergi belajar kita. Kalau pergi belajar Haji Zul, orang ni kita tak proses lah. Haji Zul ni ada Haji Zul lain. Kalau pergi juga kita tak proses orang ni. Haji dah. Masa duk Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk. Masa tawaf Kaabah menangis ni. Tak menangis. Sedih pilu tengok Kaabah ni. Balik orang tak proses saja. Tak mari surat. Ikut selalu. Yang haji mana? Zul mana? Haji JKK. Tak tahu kita tu tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi ini benda yang kita sebut, kita tak bebas di kita min ibadatil ibad ila ibadatillah wad dunya akbaru hammina. Yang kedua, min dikil adyan ila min jawril adyan ila al-adl Islam. Kita kena bebas diri kita ni daripada pengaruh-pengaruh agama yang lain. Agama yang lain daripada Islam ialah zalim. Apa saja agama-agama yang lain daripada Islam, zalim. Agama yang adil ni Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Wajib kita yakin, wajib kita imani, satu saja agama yang adil, Islam saja. Yang lain daripada Islam agama yang zalim.
Yang bawa manusia bukan kepada penciptanya. Islam saja. Inna dina indallahi Islam. Bermakna ikutlah sistem-sistem yang dibawa oleh mana-mana agama. Semua sistem itu akan bawa kepada kehancuran. Ini Tuhan sebut dalam Quran, la tuta' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. Ikut saja sistem yang dibuat kerana nafsu manusia. Agama-agama lain mari daripada nafsu manusia. Gautama Buddha, dia duduk tapa lama, mari 8 jalan yang boleh selamatkan manusia ni, 8 jalan. Maksud dia pun perkenalkan agama Buddha dia daripada nafsu dia. Nafsu dia. Begitu dengan Confucius, agama Confucianisme, ya, melalui pertapaan dia, nafsu dia. Adapun Islam bukan agama nabi-nabi, mari agama nabi-nabi reka dengan nafsu dia, bukan. Islam ialah agama daripada Allah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan nabi duduk dalam gua Hira mari idea. Nah, mari idea kita buat agama lah. Tidak tu. Bukan daripada idea nabi buat agama Islam ni. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh pada kita ni hebat. Ya, masuk dalam gua 40 hari buat balik agama. Buat balik satu ajaran Islam. Hak ni hak Nabi dak royak, dia kata. Kita kena amal. Lah, masya-Allah. Ajaran Islam mesti bawa kepada memperkukuhkan Islam, mentauhidkan Allah Taala. Tanda sayang pada Allah Taala, tanda cinta kepada Allah Taala mesti mempertahankan syariat Islam. Akhir sekali pertahankan Allah, pertahankan Rasul. Pertahankan Allah, pertahankan Rasul. Ini apa? Pertahankan syariat Islam, pertahankan agama Islam. Kalau tak bawa kepada itu, mesti ada benda tak betul. Mesti ada benda yang tak betul. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala mahu ribbiyuna katsir. Ini dicerita dalam Quran. Bagaimana golongan-golongan mutasawwifun, ahli-ahli tasawuf sebelum daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila sampai kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, tidak ada pilihan lain bagi mereka melainkan mempertahan, berjuang, berjihad bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka mesti memperjuangkan Islam bersama dengan pemimpin-pemimpin, dengan ulama-ulama yang sanggup untuk mempertahankan agama Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ribbiyuna katsir fama wahanu bima asabahum fi sabilillah wa la dha'fu wa ma dha'fu wa mastakan. Dia tak rasa lemah dalam perjuangan Islam. Dia ada liku dia, ada cabaran dia, tak cepat lemah semangat. Kan? Tiba-tiba kalau kita rasa lemah semangat, susah nak gerak, susah nak gerak, itu orang lemah semangat. Itulah maksud dia, kena orang kata. Ada lawang dia. Bila menyampaikan Islam, ada lawang dia, ada halangan dia. Itu betul. Ada halangan dia. Betul. Ada halangan. Ada orang nak khianat, ada orang nak seksa, ada orang nak penjara. Maka ini ialah sifat kepada perjuangan Islam. Sifat kepada Islam. Gharib, orang pandang pelik, orang rasa, itu sifat Islam. Kalau tak ada sifat-sifat ini, bermakna jauh kita dalam perjuangan Islam. Supaya yang kita sebut banyak dulu berkaitan dengan ikan singgang. Nah, sifat ikan singgang apa, ingat lagi Haji? Apa benda ingredient mukawanat ikan singgang? Nak buat ikan singgang. Sekarang saya persilakan Chef Zulkifli bin Muda menyebut kandungan-kandungan ikan singgang. Haji, benda kena ada. Kena ada ikan. Ikan apa? Ikan apa? Boleh belaka. Ya kedok kita tak tahu, tuan. Pasal ni chef ni bukan chef hok mari universiti dak ni. Chef surat ikhwan je. Semua ikan dia kata boleh buat ikan singgang. Betul ke tak? Tak boleh. Salah dosa. Awal lagi salah. Insya-Allah. Yang kedua, orang lain pula. Masya-Allah, dah pandangan tu betul. Benda yang kedua.
Buat ikan haya, ikan kembung tak boleh. Boleh. Mana setengah-setengah ikan yang sesuai lah. Okay. Yang kedua, dah kita terus ni pasal memang dah jadi ikan singgang gitu. Pasal apa? Itu dah. Pasal bila letak dah kandungan tu salah, dia tak sapa dah. Makan tu makan. Makan tapi bawang putih tak je temu lagi ya. Tapi dah ukut alik Inung memang orang tak bawang putih, alik Afrika ni. Alik Afrika, alik Mesir ni memang dia letak bawang putih kat singgang dia. Boleh jadi. Kan tu? Ya ke tak? Ya tu nampak tak? Kita tahu tu tuan-tuan. Jadi ini kita mukawanat. Jadi kat singgang dia ada mukawanat, kena ada alia, kena ada kuah, garam cukup rasa, kena ada kunyit. Nampak tu? Kan ada ikan yang sesuai. Kalau bahasa nak sedap, orang hok berai kacang bendi letak kacang bendi, orang letak lada letak lada. Nampak tu? Bawang putih tak payah letak tak apa. Nampak tu? Tidak tu. Jadi ini nak buat ikan singgang. Jadi begitu dengan perjuangan Islam. Perjuangan Islam dia ada dah kandungan dia. Bila tak cukup kandungan, maka dia jadi tawar hebel. Jadi tawar hebel. Nampak macam perjuangan Islam, tapi tak bawa kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebut oleh Rabi' bin Amir, ila min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Ini merdeka. Merdeka bermakna kita kena buat tu kerja atas dunia ni saja. Tapi kerja kita ialah untuk luasnya dunia dan akhirat. Balance adalah untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi Islam ni tuan-tuan bukan untuk dunia. Islam ni untuk dunia dan hari akhirat. Bawa kita buat hari ni bukan takat hari ni sampai akhirat. Hatta ma natakallamu, apa yang kita cakap hari ni. Ma kallamnaha min qaul, benda yang kita cakap hari ni. Kalau ikut Islam, maka benda yang kita cakap hari ni tak sampai hari ni saja. Biar hak kita cakap hari ni kita dapat manfaat dia di hari akhirat. Itu Islam. Dia suruh fikir sampai kepada peringkat yaumul akhir. Benda buat hari ni untuk kita pungut hasilnya di hari akhirat. Maka kerana itulah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi golongan mutasawwif, ahli tasawuf, kerana boleh jadi kita nak ibadat ni nak panjang, banyak benda-benda yang boleh kita dapat pahala. Ada melalui ibadat kita jalan, kita guna tangan, kita guna kaki, termasuk dengan lidah kita pun kita boleh pahala. Melakukan benda dengan lidah boleh dosa, menghalang benda maksiat dengan lidah kita dapat pahala. Termasuklah kita membuat perkara-perkara mubah tapi dalam keadaan lara, perkara mubah harus tetapi lara, maka ini juga boleh mengundang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara mubah itu, ia tidak menimbulkan 4 perkara. Yang pertama, boleh jadi perkara mubah ini jangan sampai menyusahkan malaikat. Selagi mana dia tak menyusahkan malaikat, tak pun. Pasal apa? Duk catat benda sia-sia ni. Pasal benda yang keluar daripada mulut kita ini tuan-tuan, semua catat. Supaya duduk dalam mahkamah kan. Depan tu hakim tu ada orang tukar tarik. Dia tarik apa tu? Orang cakap tu semua dia tarik. Tu. Cakap belaka. Begitulah kiraman katibin ni. Benda yang keluar daripada mulut kita ni semua sekali direkod. Direkod. Ini kiraman katibin, dicatat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap seorang bila dibangkitkan di hari akhirat mempunyai 100 lapisan suratan amal. 100 orang. 100 keping seorang. Dan satu catatan amal, satu muka surat sejauh mata memandang. Takat mana mata boleh tengok, itulah jauh dicatat oleh malaikat. Masya Allah. Benda semua ada belaka. Cakap ikan singgang ada, ni ikan singgang kan, bawang putih ada, catat. Tarikh dia cukup dengan tarikh. Tarikh bila? Hari ni berapa bulan hari ni? 29. Hari ni 29. 29 hari bulan. Surah Ikhwan. Ustaz tanya cara buat ikan singgang, bawang putih kan,
Ya, masuk. Tidak ada benda yang tidak tercatat. 100 muka surat. Pasal tu golongan-golongan tasawuf, ahlu turuk yang salihah. Ingat, ahli turuk yang salih, mereka la yatakallamu illa man udhina lahu, man adana lahu rahman. Benda dia mari nak cakap, benda ni Tuhan redha ke tak dia cakap ni. Itu ahlu turuk, golongan mutasawwif. Kalau aku cakap ni Tuhan